Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa hari ini Sabtu 5 hari bulan kita start kita punya kursus Fardu Ain yang banyak pendekatan yang Ustaz Azizi akan berikan kepada kita, share kepada kita. Semoga akan diamalkan. Semoga kita dapat mempelajari mana yang tidak tahu, yang was-was. Jadi kita lebih mengetahuilah sebenarnya. So kita silakan Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم اشرح بالقرآن اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا من عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فأما بعد. Terima kasih kepada Puan Pengurusi Majlis pada pagi ini, pengurusi majlis pertemuan kita untuk pagi ini. Kepada tidak lupa juga kepada Arhish Center, grup-grup yang menjayakan program kita pada pagi ini, dan seterusnya para hadirin muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi kesihatan, kesejahteraan, kekuatan, keselamatan dan dijauhkan kita daripada wabak penyakit yang merebak sekarang ini sehingga kita terpaksa PKP di rumah yang masing-masing diisytiharkan oleh kerajaan atas kerana takut benda itu makin merebak ya. Jadi kita terselamat, syukur pada Allah Taala. Yang terkena kita doa mudah-mudahan Allah Taala kembalikan kesembuhan kepada mereka ya. Yang ditakdirkan Allah disebabkan wabak ini dia meninggal dunia, maka bagi mereka itu adalah mati syahid, insya-Allah syahid akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti biasalah pertemuan kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab untuk mendapat barakah daripada pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan sekalian, 2 minggu yang lalu kita bertemu, cadangnya tu kita nak mula dengan selawat, dengan nasyid-nasyid, tema pertemuan kita, supaya dalam pengajian ini adalah benda-benda yang memberi manfaat kepada kita selain daripada kita belajar tentang wudu, belajar tentang solat, belajar tentang ibadah kita, taharah dan sebagainya. Kurang-kurangnya ada manfaat yang lain, di antaranya kita nasyid-nasyid, qasidah-qasidah yang memberi kesan kepada kita dari sudut alunan-alunan yang kita lakukan. Tuan-tuan sekalian, pada pagi ini, minggu yang ketiga baru kita sedar. Jadi tak apalah, untuk kali ini kita pilih dulu salawat badriyah ataupun salawat badar ya. Kalau tuan-tuan ada semua di skrin tu, tuan-tuan boleh tengoklah. Kalau tak ada, tuan-tuan boleh ikut saja sebab nasyid ni dah lama dah, qasidah ni dialunkan oleh
para habaib daripada Yemen, dan juga dialunkan kembali oleh kumpulan nasyid Raihan, ya, yang satu ketika dulu masyhur. Sampai hari ini saya ingat semua terlekat dah di hati kita. Cuma kita nak refresh balik lah, ya, kita ulang balik sekurang-kurangnya. Kita kata tak ada lah kita duduk diam, tutup mulut, tak bercara apa-apa pun hari ni. Jadi sambil-sambil kita dengar tu, sambil-sambil kita alunkan suara, ya. Jadi sebagai miftahul majlis, sebagai pembukaan majlis kita pada hari ini. Kalau dalam Tarannum dia panggil miftahul maqamat. Kalau dalam majlis qasidah dia panggil buka majlis, ataupun dalam majlis ilmu kita buka majlis lah. Mudah-mudahan ada salawat itu bukan sekat kita mendapat barakahnya, kita juga menjadikan lebih ceria dan berseri kehidupan kita bila kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan, ya. Ada di skrin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau tak ada, ikut sajalah, sebab ada dalam nasyid rehan. Tuan-tuan pun mungkin terfikir apa dia selawat badar, mungkin tak pernah sebut nama selawat tersebut, tetapi dia dah ada di dalam apa dia punya telinga dan dalam badan kita dah ada benda tu. Okay, insya-Allah saya mula. Tuan-tuan boleh ikutlah, tapi boleh silent lah mood. Biarlah kita duduk dalam bilik tu, anak kita tanya, "Mak ni menasyid ke mengaji?" kan? Mak ni nak belajar fiqh ke, nak belajar taharah ke, nak belajar nasyid? Kita cakap pada anak kita, semua sekali. Kenapa semua sekali? Semua itu indah untuk kita. Ilmu fiqh pun indah, kita murnikan dia. Jadilah kehidupan kita selain pada hiburan pada fiqh, hiburan kita pada telinga, pada mata, pada mulut, pada suara dan sebagainya. Baik, kita mula, ya. Salawat badriyah ataupun salawat badar bahasa kita orang Melayunya. Kita mulalah dalam 2-3 minit gitu, insya-Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Saya rasa cukuplah kot 2-3 rakab itu sebagai miftahul majlis ataupun pembukaan majlis kita pada pagi ini. Saya ingat yang turut mengumandangkan suara tadi itu turut ceria sekali dengan kita faham maksud-maksud apa tentang ahli-ahli Badar yang Allah Ta'ala muliakan mereka itu dengan dikatakan 313 ahli Badar itu mereka adalah ahli-ahli syurga. Ya, ahli syurga. Jadi kita ni kita bukan apa mengenangkan Rasulullah beserta ahli Badar, kesan daripada kesuan mereka pada agama yang akhirnya agama itu sampai pada kita pada hari ini dengan mudah sekali. Hanya membuka Android, bunyi macam air kopi tengah bancuh. Kita pastikan ya. Ya. Jadi kita agama yang sampai pada kita terlalu mudah, hanya kita membuka Android dan memasangkan apa di telinga kita earphone, maka kita terus dapat berkongsi ilmu untuk memantapkan ibadah kita pada Allah. Dalam ibadah tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, tiada siapa yang lebih. Tiada siapa yang tuan guru, tok guru, doktor guru, maha agung dan sebagainya, tak ada. Ya, sebab Allah ciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah tak ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadi abdi, hamba kepada dia. Jadi kalau kita sedar diri kita sebagai hamba, tiada yang mulia, tiada yang lebih melainkan at-tuqa, iaitu taqwa. Dalam ibadah yang menjadikan kita nak ataupun teringin nak belajar ilmu tu supaya menambah ketakwaan kita kepada Allah. Jadi contohnya dalam bab ibadah pada hari ini, bab taharah tak habis lagi. Kita nak bersih jiwa kita, nak bersih hati kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita kena belajar ilmu tauhid. Bagaimana kata Imam Al-Ghazali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu kenal Allah, itu tauhid. Setelah kita kenal Allah, kita kena buat apa? Ibadah. Macam Usaid bin Hudair, ya, seorang pembaca Quran yang hebat, yang terulung. Bila dia baca Quran, tuan-tuan, suara dia sampai ke langit. Sampai ke langit. Sampailah malaikat turun jenguk siapa baca. Turun ke bawah. Turun tengok. Awan tak putus-putus seperti payung, kata dia. Ketika dia report kejadian tersebut kepada Rasulullah. Kata, kamu nampak apa? Kata Rasulullah. Usaid kata, aku nampak Quran turun je.
awan-awan putih dari langit seperti payung sampai masuk ke dalam rumah aku cerah menderang. Lalu kata Nabi, kamu berhenti tak Ustaz? Aku berhentilah. Ya. Kenapa berhenti? Kerana dia takjub apa maksudnya ni. Lalu dia bertanya kepada Nabi. Dia tanya kepada Nabi, kata, tilkal malaikatu. Sesungguhnya malaikat itu suka kepada bacaan kamu, wahai Usaid. Ya. Kalau hari ini kita baca Quran, ibadat kita, kerja buat kita, kalau Tuhan turunkan malaikatnya jenguk ibadat kita itu, ibadat yang kita buat itu betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Ikhlas. Betul, jujur. Ya, jadi kita nak supaya amalan kita itu sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk membantu kita ketika di alam akhirah. Walau kita hebat sejauh mana sekalipun, kalau di dunia ini kita digelar sebagai orang yang hebat dengan panggilan pangkatnya, tetapi bila diisytihar di akhirat, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika membaca hadis itu, maksudnya dia menangis. Dia kata, sahabat-sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, kenapa kamu menangis bila baca hadis ni? Dia kata, bagaimana aku tidak menangis? Kata Rasulullah, di akhirat esok akan diisytiharkan semua ibadat yang kamu lakukan. Apa yang kita buat di dunia ini, apa yang kita tipu di depan Allah, di belakang Allah, tipu depan manusia, di belakang manusia, semuanya akan diisytiharkan di sana. Kalau kamu jadi orang glamour di Malaysia, contohnya, ya, tiba-tiba saya buat grup ini, 5,000 orang mengaji satu hari. 1,000,000 orang mengaji satu hari. Tuan-tuan, bila diisytihar di sana, orang ini Allah Ta'ala kata, dia dulu belakang kamu baik nak mampus. Tu bahasa orang Kedah lah. Ya, belakang kamu pijak semut tak mati, pijak ayam pun lari. Ya, sebab apa? Hebat dia. Kalau dia cakap agama kamu luntur, tunduk hati kamu, menangis, terduduk, terpesona dengan percakapan dia. Tetapi dia tu di belakang kamu tipu. Dia buat maksiat, dia tikam nombor ekor. Waktu dia pergi tempat nombor ekor, dia lipat kopiah masuk dalam poket, dia pergi tikam. Tikam maksudnya dia bayar loteri lah. Duk main benda tu. Kalau nak masuk saham pun masuk. Cari faham saham yang patut syariah. Nampak orang bertudung sakan, tudung Siti Khadijah sembahyang di masjid. Kan? Ya. Siti Khadijah, semua Khadijah belakang ni. Aisyah tak nak langsung. Ya, beli Siti Aisyah pula tudung tak bagus tu, Khadijah lagi bagus. Padahal kawan tu bagi nama awal branded dia kan. Barang-barang dia dululah. Satu lagi alat-alat makeup tu yang kita cerita minggu lepas. Dia pun iklan lah barang dia, mesra wudu. Mesra wudu. Aisyah mesra wudu. Kita pun belilah barang dia hebatnya. Padahal sama aja. Cuma iklan dia pandai lebih kan. Jadi tuan-tuan sekalian, pakailah tudung apapun, tapi di belakang kita mengambil makanan-makanan yang haram, tak jelas, syubhah, zakat tak dikeluarkan, takut tak bersih kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan sekalian, sebelum kita bicara panjang, nak juga kita kongsi 15 minit tentang bacaan Fatihah, ya. Boleh kan? Sebagaimana termaktub dalam program kita hari ini. Sebab tuan-tuan, Fatihah itu sebagai rukun. Sampai sanggup sahabat-sahabat saya buat nama khas, klinik Fatihah. Klinik Fatihah, bengkel Fatihah, kelas Fatihah, apa lagi, macam-macam Fatihah. Lala masuk tu nama Nur Fatihah. Ya, dia nama Nur Fatihah, bukan kelas Fatihah lagi dah. Ya. Jadi sanggup buat kelas macam-macam atas alasan tahsin Fatihah, perelokkan bacaan Fatihah. Atas tujuan kelas-kelas ini diwujudkan bagi mencorak balik, membentuk balik, membina balik, menghiaskan balik bacaan itu supaya betul pada sebutan makhraj dan sifatnya, sebab itu adalah rukun. Kalau tersalah baris, tersalah huruf, tersalah apa sebutan, takut mengubah pada makna. Walaupun Imam Nawawi terlalu ihtiyat, berhati-hati, berjaga-jaga dalam nak menghukum adakah imam tu batal solat atau tidak. Ya, adakah imam tu batal solat atau tidak.
Dia kata aku tak kata lagi dia batal walaupun dia baca ihdinas siratal mustaqim. Baca lebih kurang je. Tapi kalau dia baca baik ihdinas siratal mustaqim. Tentu kita kata cantik dan elok kan. Tapi ihdinas siratal mustaqim. Bunyi subhat. Tak jelas. Cuma ada bacaan dia itu mustaqim tu kaf ke qaf. Tetapi dia nak sebut qaf bunyi kim. Jadi kaf juga. Iaitu berada di apa lahawiyah. Lahawiyah ni huruf nama gelaran bagi makhraj kaf dan qaf. Kaf mustaqi qaf. Iaitu di anak lidah. Jadi kita sebut qaf tu tempat dia anak lidah. Al-qa. Bariskan alif dengan fathah, qaf dimatikan. Al-qa. Al-qa. Jadi kalau baris di bawah aqi. Qi. Ya. Kalau atas aqqa. Kalau kaf akka. Aki iaitu di langit-langit lembut. Tahu langit-langit lembut? Selepas langit keras, langit lembut. Selepas gigi, gusi. Kalau kita mengaji tajwid begitu. Selepas gigi, gusi. Lepas gusi itu naik atas sikit, langit-langit ke tengah. Tengah-tengah langit dia panggil syajariyah. Hurufnya ja-sya-ya. 3 huruf. Hujungnya sekali, nak sampai ke anak tekak tu dia panggil lahawiyah. Iaitu ka di langit yang lembut. Qaf di anak tekak. Aqqa, akka, akki, akki. Beza ki dengan qi. Jadi, dengan kita ambil 15 minit ini, kita membaca Fatihah 10 minit ni. Sekurang-kurangnya dapat merawat. Bila sebut klinik tu rawat. Orang tak kata, okey, doktor Fatihah. Dia lah doktor Fatihah. Tapi merawat Fatihah, menasihat Fatihah belum. Untuk orang ramai kita sesuai sebut tahsinul Fatihah ataupun klinik Fatihah ataupun yang seerti dengan makna tersebut. Baik, tuan-tuan sekalian, bukan kita nak cerita bab perbahasan itu. Cuma kita nak fokus kepada bacaannya. Jadi saya cuba baca, tuan-tuan cubalah ikut perlahan-lahan, tetapi janganlah kita kata apa ikut-ikut tu dalam keadaan suasana kita buka pula dia punya mikrofon tu, takut-takut bila kita buka jadi apa? Takut bila kita buka kita punya suara ganggu pendengaran sahabat-sahabat kita yang lain. Boleh? Kita buka mula ya. Saya baca Fatihah. Jadi alunan 7 lagu tu macam mana pula Ustaz? Tadi Ustaz sebut klinik Fatihah, klinik lagu tak ada. Sebenarnya dalam klinik lagu ini belum dibuatlah klinik Fatihah, klinik tahsinus saut. Jarang sebab dia utamakan sebutan dan bacaan. Tetapi dalam bacaan dan sebutan itu dia ada seiring. Macam kita ambil wudu, kita belajar sembahyang. Sebenarnya kita kena cinta Allah. Tapi cinta Allah, apa dia seiring dengan cinta Allah? Ibadah. Solat itu. Apa seiring dengan solat itu? Seiringnya kena wudu. Wudu itu apa seiring dengan betul. Betul tu macam mana? Ada kaedah Nabi dah ajar. Jadi ada kesinambungan itu. Jadi begitu juga dengan Fatihah. Bila disebut 7 lagu dalam Al-Quran, kalau ciri-ciri yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud ada 4 ini. Saya pun naik tanggal 4 begitu tuan nampak. 4. Ciri pertama dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, kata Nabi, bacalah seperti Ibnu Hazar, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Kerana Abdullah bin Mas'ud ni ikut Nabi daripada kecil. Cinta daripada Al-Quran itu cukup hebat dan dia telah meniru bacaan Nabi yang hampir tepat. Dan bacaan dia itu siap dihiasi dengan pertamanya, apa dia? Suara. Tuan-tuan baca Quran kalau tak ada suara, jangan baca Quran. Jadi orang bisu. Ya? Dalam sembahyang pun kalau tuan-tuan baca Fatihah, tak baca dengan betul ataupun tak keluar suara, takut-takut kalau dia tu asal pada bisu, sah solatnya. Tapi kalau dia baca, telinga dia pun tak dengar, takut batal solat dia. Syarat Fatihah, rukun, mesti baca. Baca mesti di mulut. Mulut kena sebut alhamdulillah. Jangan mulut tak bergerak, bacalah hati. Itu ketika ambil wuduk, baca doa dalam bilik air, bolehlah. Ya. Ketika dalam Fatihah, dalam sembahyang, kena baca. Sekurang-kurangnya, bisik. Telinga kita dengar. Ya, bukan baca sampai alhamdulillah. Sampai 10 orang sebelah kita boleh dengar lagi. Amboi, kuat sungguh Fatihah dia. Jadi itu janganlah ya. Baca agak telinga kita dengar.
mulut kita sebut, makhraj itu setepat mungkin. Pertama suara. Suara ni sama ada suara yang berbentuk angin untuk baca dalam sembahyang tadi supaya tak ganggu jemaah kita. Dan yang kedua, barulah dia pergi ke tajwid. Jadi suara dengan tajwid, suara dulu. Tajwid dengan suara, kalau tak ada suara, tak ada tajwid. Tak ada tajwid, suara tak betul. Ya. Suara ni dikeluarkan untuk sebut huruf. Sebut huruf ni perlukan suara. Orang bisu tak termasuk dengan orang yang suara. Jadi yang kedua tajwid. Yang ketiga, baru kata Nabi Abdullah Mas'ud ni baca, antaranya dia taranim ataupun dia sebut apa, barulah dia masuk lagu tadi. Ni package ni tuan-tuan. Iaitu lagu. Bila yang ketiga lagu, yang keempat tadabbur. Tadabbur empat ni. Suara, tajwid, apa lagi lagu, ataupun dia panggil suara hasinul Quran bi aswatikum, perelokkan Quran itu dengan suara kamu, ataupun yataranna itu lagu. Yang keempat tadabbur. Empat ini package. Kalau tuan-tuan tak baca, tak cuba perbaiki, tak cuba betul, tak cuba perelokkan, seolah-olah kita anggap alamak biasa aja. Jadi sampai bila-bila biasa. Wuduk pun macam tu juga. Kita akan alah biasa. Bila kita dah belajar, ustaz macam mana nak masuk air ni? Serentak dengan dalam hidung. Baru kita tak pernah buat sebelum ni. Tapi bila belajar, ya Allah, barulah cuba nak buat. Macam tu ustaz ya. Saya pedih hidung. Pedih lah sebelum ni tak nak buat. Cuba kita buat daripada dulu. Sebab itu orang kata kalau nak swab test, saya pun mula-mula swab test tu bila nak suruh bila bos kita kata kena swab test tu sebab kamu dah dekat dengan orang yang COVID tu. Nak marah, bos buat dululah. Takut sebab apa? Kita bimbang. Sakit ke tidak ni, kayu sepanjang macam tu masuk dalam hidung aku. Rupanya bila kita ambil wuduk tu, dia tolak air sedut masuk, rasa pedih lebih kurang tu je. Tapi itu kayu lagi bahayalah, ya. Tapi pun dalam kawalan bukan cocok ikut dan dia je. Dia tolak dengan slow-slow, kita rasa macam ambil wuduk je. Tak sakit pun. Jadi bila kita bagi gambaran pada orang lain, swab tu macam ambil wuduk je. Aku tak pernah ambil wuduk pedih hidung macam tu. Tak ada. Bila kita sedut tu, sebab tu hikmah menyedut air dalam hidung tu nak menyucikan air apa, kadang-kadang air kita sedut kuat tu masuk sampai ke mulut. Kita rasa dia punya kelazatan pedih hidung tu ya. Jadi bukan lazat kita kata nak cuci hidung macam itulah. Itu setengah ibu-ibu yang ada dalam grup kita ni, mungkin di tempat lain samalah, bila sayang pada anak, hingus yang meleleh di hidung anak tu kadang-kadang sampai sebulan dah anak kuduk semua tak habis. Dia sedut, barakah bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kalau kau boleh sembuhkan penyakit ni, ya Allah, dia pun isap terkeluar hingus. Dia pergi ludah, aku tak geli anakku punya pasal. Akhirnya barakah doa ibu tu, ya, sembuh. Sebab dia sedut. Doktor sampai tak tahu ubat, dah bagi macam-macam ubat sesemua tak lega juga. Jadi itu penting juga doa dan usaha tadi. Baik, kita terus Fatihah. Kita baca sikit ya. Saya baca, kita tak bolehlah baca semua lagu. Semua lu 7 yang disusun itu 7 bayati sabahi jaznah wan rasika jahrkah. Tu ditambah lagi dengan kurdi, dengan apa lami dan lagu apa lagi, Usyaq dan sebagainya, Allah Rakbi dan sebagainya, banyak lagi. 7 yang masyhur. 7 masyhur sebab kita ikut negara Arab Mesir. Baik, kita sebut. Kita ambil hari ini Bayati Husaini ataupun Nahwan yang tuan-tuan biasa baca tu kan. Saya ambil Nahwan dulu. Okey, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sadaqallahul azim. Taranum nahwan. Lagu itu juga pernah dibaca oleh Masyari Rashid Affasi. Masyari Rashid Affasi ini di antara orang yang mahir juga berlagu. Dia ada munsyid. Munsyid ni seorang orang penasyid. Ya, dia peqasidah. Kalau tuan dengar nasyid dia, Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman, Iftah qalbi Quran, Washrah sadri Quran. Ya, sehingga akhir begitu juga. Nah, dia baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taranum nahwan. Tuan-tuan duk suka-suka tu sebenarnya dah ada lagu Taranum nahwan. Secara mudah, saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, bila kita keluar sahaja suara, sudah ada tone. Tone ni maksudnya tone suara lah. Sebab daripada situlah kajian mengatakan tone suara itulah keluarnya yang menyebabkan bila kita Nabi membaca Al-Quran, Nabi baca dengan tone suara. Iaitu bila Nabi disuruh oleh Jibril, Iqra ya Muhammad. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi pun ma ana biqari'in berkat awal. Berkat dah 2-3 kali dia pun baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Maknanya baca tak? Bila baca perlu pada apa? Suara. Suara itu dikata oleh ulama kajian barat, suara itu tone. Suara itu adalah tone. Tone ni adalah dia seperti muzik. Ya, sebab itu kalau kita tuan buka di dalam Al-Quran, surah Al-Qamar, ada 3 ayat berulang 3 kali. Tak silap 3 lah. Kalau tuan-tuan kaji tengok ada 4, wallahu a'lam. Dia kata apa? Dalam tu dia sebut, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ لِلذِّكْرِ. Nah, lidzikr. Fahal mim muddakir. Sesungguhnya Quran itu diturunkan untuk mudah diingati. Adakah kamu ambil perhatian, kata Allah? Ambil berat tak? Ambil perhatian. Quran diturunkan untuk mudah diingati. Nak ingat, kena hafal baru ingat. Iyalah, cara menghafal itu, adakah cara memejam mata, memikir? Mesti dengan sebutan. Bila sebutan itu ada suara. Bila ada suara, kajian barat kata, dah ada tone. Ada tone itu, kalau kita ditonkan suara dengan lagu-lagu yang indah, tentu kita baca lagi menarik. Macam mana kita nak tone? Kalau budak kita boleh buat A for apple, apple kan? Apple. A for apple, apple kan? Budak-budak duk belajar tone tu saja di tadika. Sehingga mereka balik kenai buah apple, kenai nak sebut apple. Bila kita buat pula lagu dia, lagi seronok. A for apple, dia pun akak buah apple. Apple. Kan seronok tu mengaji. Nah, begitu juga Al-Quran. Bila kita nak ingat hafazan, nak ingat bacaan, nak ingat sebutan, bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu baca ayat tidak dimurnikan dengan lagu. Akhirnya bila kita murnikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dengan alunan yang cantik itu, rasa tersentuh hati. Lalu kita pun seronok nak baca. Lalu kita baca pula dengan perasaan yang rasa indah. Disebabkan suara yang kita alunkan tadi. Disebabkan tone yang kita keluarkan dengan tone nahwan. Tone tu maksudnya nada nahwan, nada hijaz, nada sabah. Bergantung kepada tone yang kita belajar. Jadi nak dapatkan tone itu tuan-tuan, bolehlah tuan-tuan cuba search dalam internet. Bukalah Taranum Hijaz, Taranum Nahwan macam tadi. Dia akan keluarlah muka-muka Masyari Rashid Affasi, Bandar Balila. Kalau ras tu keluarlah muka Sudais, keluarlah muka-muka ulama-ulama Mesir, keluar ulama-ulama Indonesia, keluarlah ulama-ulama orang Melayu dan sebagainya. Tuan-tuan mulalah tiru di situ. Nanti dah cekap semua,
bila kita bertemu akan datang, Ustaz, saya latih lagu ni, boleh ke nak baca? Boleh personal pada saya, PM saya, hantar ke WhatsApp khas, baca dalam audio tu hantar, tak muka pun tak apa, tak apa video, audio hantar supaya kita dapat kongsi dengan lebih mendalam dan segi okey, betulkan lagu saya Ustaz, insya-Allah kita akan kongsi itu. Jadi saya baca tadi Taranum Nahwan. Jadi tuan-tuan ikutlah. Ya, kalau tak betul-betul belajar lagu Nahwan ni boleh jadi tak tahuan. Lagu tak tahuan sebab dia pergi merata. Susahnya lagu nak melagukan Al-Quran. Baik tuan-tuan sekalian, lebih kurang 10-15 minit lebih untuk kita bicarakan sedikit pengenalan tentang Al-Quran dan di dalamnya dihiasi dengan suara dan lagu tone yang baik supaya kita dapat mengamati bacaan itu dengan lebih rasa asyik, lebih mendalam, lebih menjiwai bacaan kita. Kadang-kadang kita baca duduk sedap mulut kita, orang lain tak peduli pun. Ya, makmum belakang nak pengsan dah sembahyang tarawih tu, dia peduli apa? Aku ikhlas. Ikhlas sebab tak ada lagu. Cuba ada lagu. Lagi ikhlas. Orang yang tak boleh, dia kata saya ikhlas. Ikhlas apa? Jadi ikhlas ni bila kita boleh membaca dengan menawan hati orang yang mendengarnya. InsyaAllah, tuan-tuan boleh buat demikian. Cuba search dalam internet dulu lagu-lagu tersebut. Nanti kalau pertemuan yang akan datang, kita cuba baca lagi. Hari ini contoh Nahwan. Esok akan datang kita akan contoh Taranum Ras, Hijaz, Sikah dan sebagainya. Baik, kita fokus balik pada tajuk asal kita, iaitu pertemuan kita tentang amalan wudu. Ya, amalan wudu. Sesungguhnya wudu itu adalah di sisi ulama kita perkara yang wajib. Ya, perkara yang wajib. Bukan ulama kita, semua mazhab ittifaq fuqaha yang menunjukkan bahawa wudu adalah perkara yang wajib bagi seseorang untuk sahnya solat. Sekiranya wudu tidak dilaksanakan, maka solat kita tidak sah. Ya, solat tak sah. Bila tak sah solat, berarti solat kita akan dituntut, akan dibentangkan di akhirat kelak. Ya, kalau dibentangkan dalam suasana solat yang tak betul, takut-takut soalan pertama tu akan menjadi kita terazab di akhirat. Jadi tuan-tuan sekalian, kita tengok sini dah masuk present saya. Ada gambar? Dah masuk ya? Belum lagi Ustaz. Belum, saya nak buka jap. Okey. Belum masuk lagi ya? Saya rasa dah masuk tu. Okey. Hari ini kita fokus satu tajuk lagi, iaitu tajuk besar kita, iaitu tentang solat. Wudu bukan solat. Wudu, bagaimana wudu orang-orang yang sakit. Jom kita sertai bengkel wudu. Pada pagi ini kita nak fokus wudu bagi orang yang sakit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pada asalnya, kita balik pada asal ya. Hukum wudu ini ialah perkara yang wajib. Pada asalnya. Tengok situ. Okey, dia sebut hukum berwudu. Hukum wudu adalah sunat sebelum masuk waktu. Jangan kita kata sunat pula. Manakala hukumnya berubah menjadi wajib setelah masuknya waktu salat. Tetapi dalam masalah ini, hukum sunat berwudu sebelum masuk waktu adalah lebih afdal daripada hukum wajib berwudu setelah masuk waktu. Jadi disebut ini merupakan salah satu daripada masalah yang terkeluar daripada kaedah. Kita tengok balik apa maksudnya. Sekejap ya. Nak betul dia punya kedudukan laptop ya. Baik. Jadi hukum wudu tu ada sunat sebelum masuk waktu kita bersedia wudu. Jadi orang-orang yang suka berwudu ini adalah sunat, sebagaimana Bilal bin Rabah
ketika mana Rasulullah pernah bertanya kepada beliau, "Ya Bilal, apa amalan kamu yang menyebabkan kamu ni aku dengar suara terompah kamu, suara kasut kamu, suara terompah kamu di dalam syurga." Malu dia tersengih-sengih ya. Pergi ke Nabi Rasulullah, malu nak cakap. Siapa? Tak ada pun kemuliaan yang lebih, kelebihan apa-apa pun yang aku buat. Habis kalau dah tak ada, kenapa terbunyinya suara terompah kamu di dalam syurga? Mesti ada yang lebihnya. Jadi kata Bilal, aku ni mampu buat ni je Rasulullah. Apa dia? Salat, aku ambil wuduk dengan sempurna, tertib, akhirnya salat 2 rakaat. Itu saja yang aku tak pernah putus amalan aku. Jadi kita dengar cerita tu, kita berwuduk ni. Kan? Kita berwuduk, kadang-kadang sempurna tak wuduk aku. Jadi kita buat dah solat-solat sunat yang begitu. Ya, yang kita boleh amalkan supaya kekal ibadah kita. Jadi mungkin kalau tak mampu buat, kita cuba buat. Kalau kerana kata Nabi, dalam wuduk, titisan air terakhir itu yang menyebabkan gugurnya dosa. Jatuhnya air terakhir titisan itu jatuh sekali dengan dosa. Kita lah. Jadi kalau kita boleh buat, amalkan wuduk setiap kali batal pergi ambil. Jadi yang jadi penyakit kita hari ni, setiap kali wuduk batal. Setiap kali wuduk kentut. Setiap kali wuduk keluar angin. Setiap kali wuduk, asal wuduk ada saja benda yang nak batalkan. Adakah wuduk ni menghalang kita ini sentiasa berada wuduk? Adakah wuduk ini menghalangkan segala kebaikan kita? Jadi tuan-tuan sekalian, tu kita boleh tanya pada diri kita, sama ada selama ini kalau aku ambil wuduk terkentut, apa sebabnya? Kena cari jawapan. Iaitu mungkin aku tak mengamalkan makan jus buang angin. Contohnya kita minum apa? Jus bawang putih. Buang angin. Sampai angin tak kekal dalam badan kita ni. Saya nak kena ambil wuduk sebab asal wuduk kentut. Jadi bagus. Wuduk tiap kali. Basahlah baju tu. Jadi cari jalan supaya kita berada dalam keadaan sunat wuduk. Jadi kita bersedia dalam wuduk. Maka jadi wajib itu apabila kita telah masuk waktu nak sembahyang, wajib kita wuduklah. Jadi masalahnya hukum sunat wuduk tu belum masuk waktu adalah lebih afdal daripada hukum wajib wuduk setelah masuk waktu. Jadi kita mengawalkan wuduk, berjaga-jaga ketika nak wuduk lebih baik daripada kita mengakhiri, kita melambat-lambatkan. Itu adalah sunat. Rasulullah sendiri pun ambil wuduk lebih awal sebelum. Baik, kita fokus ke slide yang berikutnya. Dia tak bergerak lah pula. Sekejap ya. Okey, dah bergerak dah. Okey, dah bergerak. Okey, sekarang ni kita nak fokus pada wuduk. Allah Akbar, terkeluar pula dah. Sekejap salah setting dia keluar pula. Okey, tengok tuan-tuan sekalian. Okey, kita tengok. Okey. Sekarang ni kita tengok wuduk pada orang yang sakit. Sebenarnya ada video yang saya share tu. Saya hantar ke Telegram. Sampai sekarang tak masuk-masuk lagi sebab dia 1 megabyte besar juga. Dalam 380 MB. Jadi saya hantar tu mungkin gambar cantik sikit kot. Dia lambat masuk ke Telegram saya. Saya nak buka tak boleh. Nanti kalau dia masuk akhirnya saya akan buka contoh wuduk bagi orang-orang yang boleh mengambil secara menggunakan air. Okey. Wuduk pada orang sakit. Dalam hal ni tuan-tuan, kita kena ambil perhatian ya. Orang sakit terbagi pada dua. Satu, sakit yang tidak melibatkan anggota wuduk. Dia sakit tetapi dia terlantar di hospital, cuma dia nak pergi ambil wuduk tu susah. Dia nak pergi ke bilik wuduk susah, dia nak bergerak sendiri tak boleh, sakit lutut cukuplah tuan-tuan ya. Kena pakai wheelchair nak pergi bilik, kena ada orang tunggu. Sebab tu kita dalam hidup ni kena ada anak, ada isteri, barulah bahagia.
Kalau tak ada anak isteri, kalau kita sakit, siapa nak jaga kita? Ya, adakah jiran sebelah sekali-sekala dia bagi nasi bolehlah. Dia bagi apa tumpuan satu hari boleh, kena 10 hari menjerit dia pun tak mampu. Jadi kita sakit, sebab itu keluarga yang bahagia, keluarga yang boleh membahagiakan keluarga dia. Apa maksudnya? Bapa sakit, anak bantu. Anak sakit, bapa bantu. Isteri sakit, suami bantu. Suami sakit, isteri bantu. Pakat-pakat bantu itu, barulah kita kata dalam kaedah wuduk tadi pun, kalau rasa keberatan, isteri akan bantu suami, suami akan bantu isteri. Dalam hal itu, orang tanya, batal tak wuduk Ustaz? Bagi isteri yang tak boleh bergerak, suami dia tolong ambilkan. Ataupun suami yang tak boleh bergerak, slip disc, terbaring je. Jadi nak angkat tangan ambil wuduk tak boleh. Siapa yang boleh wudukkan dia? Takkanlah apa jiran sebelah nak pergi ambil. Dalam hal itu isterinya ya yang tolong ambil ataupun anak-anaknya sendiri. Jadi kaedah nak ambil tu sekejap kita bicara. Dia cerita bab sakit. Maka orang yang sakit telatar begitu yang anggota wuduknya tak terbalut, suami, isteri, anak-anak boleh wudukkan. Kalau suami wudukkan isteri, isteri wudukkan suami, kata ulama dalam tempoh keadaan yang tidak terbatal, dalam tempoh keadaan darurat begitu, maka tidak batal. Okey, tak apa. Ada pantulan ya? Saya tak sempat tengok. Sekejap. Mungkin apa? Sekejap ya. Saya nak tengok sekejap. Okey, mungkin terpantul saya sebut tadi ya. Minta maaf. Tuan-tuan kata tak jelas ya. Okey, bagi orang yang sedang berwuduk, yang wuduk tadi diambilkan oleh isterinya ataupun isteri sedang mewudukkan suami, dalam keadaan suasana begitu tuan-tuan, ulama mengatakan tidak batal wuduk. Sebab apa? Kerana suami darurat, siapa nak ambil wuduk suami, siapa nak ambil wuduk isteri, maka sebab dalam kehidupan ini ada tolong-menolong dalam keadaan suasana darurat, bukan kita taklid pada mazhab yang lain. Dan bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri pun, mazhab yang gharib, yang agak ganjil itu, agak pelik sikit, agak yang lama, pendapat yang lama, Imam Syafi'i sendiri pun mengatakan boleh. Kerana apa? Dalam hal itu nak menunjukkan bahawa kewajipan solat lebih diutamakan kepada orang yang sakit tadi. Maka siapa nak wuduk dia, kalau dia tak ada wuduk, dia boleh, dia sendiri terlepas. Dia tak perlu wuduk. Boleh dia solat begitu sahaja sampai dia sihat. Tapi kalau dia sakit itu berpanjangan sampai dia hampir kepada kematian ataupun sampai mati, maka solat dia menghormati waktu itu. Sekadar kita kata kalau dia sihat balik bolehlah qada semula. Tapi kalau dia tak sihat berterusan sampai mati, solat dia diterima. Tapi orang yang sebelah dia tak bantu dia tu macam mana? Sedangkan dalam mazhab-mazhab yang lain, Imam Hanafi dan sebagainya, boleh isteri menyentuh suami tanpa ada nafsu dan sebagainya, boleh menyentuh. Itu waktu sihat. Waktu sakit, takkah boleh kita berbuat demikian? Bertalfiq orang panggil kan? Dalam kaedah-kaedah amalan mereka. Boleh atau tidak? Maka tentulah agama kata oleh kerana memberi kemudahan kepada suami isteri tadi. Ya, memberi kemudahan kepada suami isteri dalam beribadah kepada Allah, tentulah ulama kata sah. Boleh. Itu sakit yang tak melibatkan anggota wuduk, tak melibatkan kepada anggota yang berbalut. Anggota wuduk kita berbalut, iaitu anggota wuduk apa dia? Tangan, muka. Kalau diletak plaster, ya, tangan berbalut dengan simen, dengan apa anduh ataupun diletak dengan apa bandage dan sebagainya hari ini, dengan kita balut dengan pembalutnya, buluh dan sebagainya kalau patah. Kemudian kepala kena sapu. Ya, sampai disebut wamsahu bi ru'usikum, sapu tu maknanya termasuk anggota yang diwajibkan juga. Maka kalau kepala balut, nanti kita akan jumpa hadis bagaimana menceritakan bahawa kepala yang berbalut sah atau tidak sembahyang dia. Ya, nak ambil wuduk macam mana. Jadi kemudian yang terakhirnya dia kata kaki, kalau berbalut juga walaupun seinci. Balut tu tak besar, tu sekecil je. Ya, kuku putus hujung sebab apa? Terpijak paku, pijak contohnya lah. Putus di hujung tu terkoyak. Kemudian berbalut. Balut pula walaupun sikit dia menanah. Kalau ada kecil manis,
kena cuci, ya Allah, kena balut macam mana tu, kalau tak balut kuman masuk dan sebagainya, maka ada keharusan lain. Itu kita bicara bab sakit yang kedua, itu sakit melibatkan anggota badan. Yang melibat anggota wuduk. Yang tadi tak melibat anggota wuduk, kita bicara di hari lain sebab dia mudah. Hanya menggunakan alat ini sahaja. Ya, sebab tu video kalau saya boleh tayang sekejap lagi, kita boleh tengoklah kaedahnya. Ya, kalau saya hantar tadi tu boleh masuk, insya-Allah kita boleh tengok. Jadi, guna ini sahaja. Bagi orang yang ada di atas katil, di katil orang sakit di hospital, rumah sakit ataupun di rumah, nak wuduk. Yang pentingnya sedia tuala sikit, lapik supaya tak basah. Di katil yang demikian, katil yang kita duduk tu, kemudian ni alatnya, air saja sembuh. Ya, kalau rasa macam ada orang yang tak boleh guna semburan seperti ini. Dia kata, aku tak yakin lah. Tak yakin macam mana, dah kita tak biasa buat. Tak mengaji, kalau kita mengaji, yakinlah. Ini perlu kepada kelas, orang panggil tahsin wuduk tu. Tahsin, cara mana nak buat supaya kita dapat pengetahuan apa muktamad kata mazhab-mazhab, pandangan mereka terhadap membuat demikian, dan apa pandangan mereka terhadap dan hadis-hadis serta dalil-dalil yang membuktikan betulkan Nabi buat begini dan Nabi suruh dan Nabi larang dan Nabi tegar. Itu penting tuan-tuan. Nanti kita cara ya, kita sambung slide yang berikutnya. Okey, maksud jabirah, pembalut, sebab kita nak fokus hari ini, iaitu solat bagi orang yang anggota wuduk mereka dibalut. Anggota wuduk mereka terluka, terkoyak, luka muka, buat operation baru, contohnya nak meninggikan hidung tak kenalah mengubah ciptaan Allah SWT. Nak kecilkan bulu kening, tak apa. Ya, tanya suami, ada tak mengubah ciptaan Allah Ta'ala? Kalau tak mengubah ciptaan Allah, selesa di sudut suami, isteri, boleh buat. Tapi janganlah niat nak tayang ke orang, itu haram hukumnya. Baik, luka di bahagian mana lagi? Kalau di bahagian badan, terkeluar. Bukan termasuk di antara anggota wuduk. Di tangan, hujung jari sampai ke siku, itu anggota wuduk. Kiri dan kanan, kepala, sama ada dijahit di atas kepala, dibalut. Ya, begitu juga di kaki. Di kaki sama ada daripada mula buku lali sampai ke hujung ibu kaki. Itu anggota wuduk. Kalau terbalut, walaupun sedikit, diambil kira. Tak kena anggota wuduk, maka wajib kita menjaganya. Okey, kita tengok yang berikutnya. Hukum balutan pada anggota wuduk. Hukum balutan pada anggota wuduk. Jadi sekiranya balutan tersebut ya mampu ditinggalkan, yakni bermaksud ianya tidak mendatangkan mudarat, maka wajib untuk ditinggalkan. Kemudian wuduk diambil seperti biasa. Kita di tangan kita luka. Ya, tiba-tiba doktor tak balut tak kisahlah sebab luka je. Tiba-tiba patah. Yang patah pula wajib tak kita balut? Balutlah dengan simen. Jadi simen ni bukan balut 3 hari, 7 hari, kurang-kurangnya 20 hari baru tulang kita tu mula sambung. Tapi kita bimbang tulang ni bukan 20 hari. Kita dah dewasa, umur 50, 60, 70, maka mungkin 40 hari. Maka 40 hari lebih pada itu 2 bulan. Maka kita takkan nak koyak simen tadi untuk kita ambil wuduk. Maka mesti ada rukhsah yang lain. Ya, dengan semburan air ataupun sapu air di atasnya. Jadi dicerita di sini kiranya tempat anggota wuduk tadi, ya, anggota wuduk yang kita nak basuh itu tidak mendatangkan mudarat. Kita yang terjemah mudarat atau tidak. Waktu kita bicara dengan doktor datang, tengok tangan. Oh, ni kena balut. Doktor kata begitu, kita pun yakin tak apa, kena balut. Kalau doktor kata buka, ni tak balut pun tak apa. Ittifaq kita kata okey, tak apa, bersetuju buka. Boleh kena air tidak? Kalau kena air ni menanah. Sebab bekas jahit ni takut kuman masuk, maka kita bimbang mendatangkan mudarat. Maka wajib, kalau tak mudarat apa, kita saja takut-takut. Jenis orang tak boleh tengok luka. Ni dia takut. Betul tak? Dia tengok luka sikit, sakit. Macam anak-anak kita lah. Kena gigit pacat je pun darah keluar tak berhenti. Tak sakit, gatal je pun.
tapi menangis sebab apa? Tengok darah keluar, kita pun ada juga sentimen penyakit yang begitu. Maka kiranya ada yang demikian, itu kita yang menghukum dia sama ada darurat, mudarat yang wajib kita basuh ataupun tidak, kita yang menterjemahkan perkara itu. Kita boleh hukum sakit atau tak. Sebab sakit tu atas diri kita. Baik, yang berikutnya, tetapi kiranya perbuatan meninggalkannya itu mendatangkan mudarat. Maksudnya menanggalkannya itu nak buka benda tu, takut patah tu jadi balik. Lagi lama lah kena balut. Seperti luka lambat sembuh. Kalau luka kita tu kalau buka lambat sembuh, macam kecil manis lah. Kecil manis, kalau orang ada selinap kaki tu, dah buang isi-isinya di bawah, tentulah luka tadi lambat sembuh. Ada luka yang tak perlu balut. Kena angin, kena apa, doktor nasihat begitu. Cuma sapulah iodin sikit-sikit, cuci. Ya, sebab takut melekat kuman-kuman di atasnya. Jadi bertambah sakit, takut bertambah sakit lagi, ataupun hilang fungsi anggota. Mana dengan buka-buka patah tangan, terus tak lekat. Jadi macam tok saya dulu, buka-buka patah sekali lagi. Allahu Akbar. Balut balik lama lah. Lepas tu dia nak ambil wuduk. Tak apalah. Tok kodok balik lah macam tu. Tok rasa tak selesa lah ambil wuduk macam ni. Dia sanggup kodok daripada berbuat. Sanggup berwuduk. Sebab apa? Malas. Bukan malas. Tak pernah belajar. Ya, saya kata tak boleh. Kena belajar tu. Kena buat. Belajar. Sebab kalau kita tak belajar, bila kita nak buat, sakit itu datang satu hikmah. Satu rahmat daripada Allah, ilmu itu nak datang kepada kita. Tapi kalau kita ambil sifat, sikap sambil lewat, Allah tak apalah, qada lah senang. Sebab, itu kita akan bicara selepas ini, sama ada dengan qada itu, adakah lebih harus, adakah lebih baik, dan sebagainya. Sebab apa? Takut. Kita nak qada, tak sampai masa qada, habis umur kita. Tapi kalau kita boleh betul-betul kita yakin boleh sampai umur itu setakat seminggu 2 minggu, mungkin boleh lah. Tetapi kita tengok mazhab bicara selepas ini. Jadi disebut itu, hilang anggota balut, maka balutan tersebut tidak wajib dibuka, ditanggalkan. Kita biar begitu sajalah. Cuma kita cari hilah, cari rukhsah bagaimana nak wuduk di atasnya. Jadi tuan-tuan sekalian, anggota wajib wuduk yang ada pada kita yang wajib. Yang wajib itu ada berapa? 4 saja. Kalau di slide tu dia sebut 4 lah. Ya, iaitu pertamanya muka. Muka ni jengkal lah kalau saya tunjuk hari tu. Ni kita angkat sikit kopiah. Gigi rambut ni. Gigi rambut kita yang atas ni. Dengan dagu betul-betul di bawah dagu kita ni. Di antara sini ke muka tu sejengkal lebih kurang. Ya, kalau tuan-tuan nak ukur-ukur lah. Tapi kalau ke sini mungkin sejengkal suku lebih sikit. Ya, tetapi kalau orang jenis tak ada rambut, memang dah gugur rambut dia sampai ke belakang ni, tengah ni memang kosong je. Dia kata, Ustaz, suami saya 2 jengkal. Itu dah keluar daripada hukum asal. Ya, hukum asal dia kata kepala itu, muka itu adalah gigi-gigi rambut. Kita kena ambil kira masa muda dulu suami rambut sampai kat mana? Takut dia lahir-lahir botak macam tu dah. Dia kena sapu semualah. Okay? Ya. Jadi kebanyakan yang umum fiqh mengambil bahawa asal kita ada rambut. Ini rambut, maka bermula pada sini. Kalau suami masa sebelum kahwin dulu rambut di sini kan. Ya, maka dari sini sampai ke dagu. Jadi lebih kurang jengkai lah. Kita baru nak jengkai muka. Itu tak kira badan lagi. Kalau kita baca surah At-Tin tuan-tuan, di sana ada cerita manusia daripada pusat ke bawah 4 jengkal, daripada pusat ke atas pun 4 jengkal. Tuan-tuan pernah jengkal? Pernah buat? Kita tak kaji pun tubuh badan kita. Kita duk fikir WhatsApp nak kena balas atau tidak. Orang ni duk kata kat aku sekian-sekian, kena balas balik. Kau ni duk gosip sekian-sekian, jadi buang masa kat situ banyak. Ya, yang sepatutnya kita kaji ilmu-ilmu itu, memudahkan kita baru kenal diri, hakikatul insan, baru kenal Allah Ta'ala. Manusia tak kenal diri dia, tak kenal Allah Ta'ala. Tak jumpa sakit, tak terantuk, baru tak kenal sakit, tak kenal Allah. Bila diberi sakit, diberi ujian, peperangan dan sebagainya, Allah. Sebab apa? Hidup, mati. Mati, hidup. Hidup, mati. Mati, hidup. Baru kenal Tuhan. Bila nak kenal Tuhan tu, barulah nak mula ibadat. Jadi, kita ni belum keterlanjuran. Masih ada peluang untuk teruskan momentum semangat belajar kita dalam ilmu. InsyaAllah kita akan dapat ilmu-ilmu yang sedikit tak banyak pun.
dengan perkongsian sedikit dapat membantu diri saya dan tuan-tuan semua. Yang kedua, tadi anggota muka. Ya. Yang kedua, tangan hingga siku. Tuan-tuan boleh ukurlah tangan. Orang yang tak ada tangan berdawai, sapu di hujung tempat putus itu saja. Naik motor, aksiden jatuh, putus tangan sebelah. Doktor isytiharkan, tuan minta maaf kami tak dapat selamatkan. Apa dia? Tangan tuan sebelah. Pasal apa? Tu tak ada sebelah. Takkan dia tak perasan bila kena potong kan. Jadi hilang sebelah. Maka disunatkan sapu di tempat anggota yang putus tadi. Di tangan sini dah tak wajib. Maka anggota wuduk kita tinggal lagi yang 4. 4 tu memang 4 juga. Cuma tinggal di hujung sikit-sikit. Ada orang yang lahir dia panggil orang timun. Tak pernah tengok tak? Pernah dengar cerita orang timun? Orang timun ini kalau ibarat orang timun ialah orang yang dikatakan lahir-lahirnya tu bulat macam botol ni. Ya, ada kepala, tangan hujung ni pendek, hujung ni pendek. Kaki pun macam tu juga. Tu pun kahwin dapat anak bukan main. Ya panjang ni je. Tangan sikit, orang panggil orang timun. Berlaku di negara Arab. Saya tengoklah isu tu. Ulama-ulama fiqh kata, bagi dia anggota wuduk terlalu sikit. Orang timun. Dia tak berak semua isteri dia angkat. Ya. Cuma dia ada anggota buang air kecil, air besar, mulut untuk makan, semua orang suap. Hidup. Alhamdulillah, semayang macam kita nak semayang. Semayang dia lain sikit. Nak kena duduk atas kerusi, bergerak mata sebab dia nak rokok sendiri tak boleh, terbalik jatuh kerusi lah bulat macam tu. Ya. Baik, kita sambung lagi. Bagi dia, anggota wuduk dah kurang. Kaki dengan tangan tak ada. Cuma sapu saja kata ulama di kawasan yang bulat tadi tu. Yang agak-agak tangan tumbuh di kawasan itu, sapu di tepi-tepi kiri dan kanan. Kaki pun di bawah sikit pada punggungnya tu, mungkin itu kawasan kaki yang tumbuh bagi kita, sapu di kawasan. Sapu sahaja. Baik, yang ketiga, sebahagian kepala. Ini mengikut mazhab kita, mungkin sekurang-kurangnya minima 3 urat rambut, maka sebahagian tu kira terkenalah semua. Yang sunnah besarnya, sapu satu kepala. Ya. Dan kaki hingga ke buku lali. Itu tuan-tuan semua dah tahulah. Dan rukhsah. Ini baru nak bicara tentang rukhsah bagi orang-orang yang diwajibkan berwuduk juga ketika mana sakit. Ya, walaupun dia dalam keadaan daruratlah sakit. Tangan sakit nak angkat tak boleh. Tapi kena wuduk juga. Tak kepelik benda ni. Sebab ada hukum-hukum yang tak boleh kita tinggal. Cuma boleh tinggal bila ada rukhsah. Tapi jangan tinggal terus. Sebab benda yang Allah wajibkan, wajib kita buat. Tak boleh buat semua, jangan la yatruku kulluh. Jangan tinggal semua pula. Ya? Jangan tinggal semua, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi itu dalam kaedah hukum usul fiqh. Kita tengok. Islam telah memberi kelonggaran rukhsah kepada tuan pesakit tadi untuk melakukan ibadah menyapu di atas simen ataupun pembalut. Ini laju sikitlah. Di mana rukhsah tersebut hukumnya adalah harus belajar. Harus belajar dan minta bantuan orang lain. Ya. Maksud rukhsah itu ialah kemudahan kelonggaran bagi pesakit untuk melakukan ibadah. Sama ada menyapu atas simen atau semua tu, harus hukumnya dia belajar lagi. Belajar apa? Belajar cara nak sapu, minta bantuan orang-orang lain. Kalau isteri minta suami, suami minta isteri, anak minta ayah, ayah minta anak. Begitulah, bertukar-tukar. Jika, ya ulama kata situ, jika seseorang itu mampu untuk membuka balut simen macam saya sebut tadi, plaster dan lain-lainnya kiranya tidak mendatangkan mudarat, maka wajib buka. Kiranya mendatangkan mudarat, jika tidak dibuka pembalutnya, maka tidak wajib untuk kita buka. Itu dah cerita awal tadi. Okey. Sebenarnya, dalam kitab Mu'tamad Al-Fiqh, Mu'tamad Al-Fiqh Syafi'i, jilid pertama muka surat 37, dia cerita dah isu ni. Isu iaitu tentang apa dimaksudkan jabirah. Jabirah itu apa dia? Dan diletakkan pada tempat-tempat yang patah. Seperti mana al-lusuq, iaitu plaster. Plaster luka tu, kita letak di tempat luka, atau bandage dibalut ke tangan, ataupun di simen tangan. Ataupun kosop, dibalut dengan kayu sebab dia letak kosop dulu. Buluh-buluh tu dipotong, balut tangan. Saya sempat lagi. Zaman 80-an, 90-an dulu, kalau patah bomoh kampung dia ambil buluh, dia buat belat. Dia balut tangan kan. Balut tu. Lama juga balut. Sampai sepupu saya, kaki dia pendek sebelah. Sebab duk percaya balut daripada simen.
Sebab belat hak kita buat dengan kayu, tuan-tuan, belat dengan kayu ni dia tak kemas. Bila tak kemas, dia akan jadi apa? Dia akan jadi mudah patah. Jadi kawan ni patah kaki, anak patah kaki, pak tok pun mau patah. Duk percaya hak dia juga. Dia buat dengan belat buluh. Buat belat buluh, jadi dia bergerak, belat tu bergerak sana. Bergerak sengit sini, sengit. Akhirnya, tulang yang lekat patutnya sama begini, dia jadi sengit macam tu. Patut lekat sama, dia jadi sengit. Sengit akhirnya sekarang ni anak dia jalan sengit sebelah. Sengit seorang, kurang seinci. Sebab apa? Bila dia scan, tulang lekat tak sama. Kerana asalnya sama. Kerana duk percaya belat pak dia buat. Ya, sebab pak dia bomoh patah. Jadi kita itulah kadang-kadang kepakaran kita pada orang, pada anak seri tak berjaya. Baik tuan-tuan sekalian. Maka Islam telah memberi kelonggaran rukhsah. Rukhsah ni kepada tuannya, sebagaimana saya contoh tadi, untuk kaedah mengambil wudu sembahyang wajib. Kaedah rukhsah itu kita kena belajar. Kenapa diberi rukhsah pada mereka? Ya, supaya mereka sedari bahawa diri kita ini dalam apa keadaan sekalipun kita wajib solat. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang sedang sakit. Kerana orang yang sakit, sepatutnya kita, orang yang sihat ni kalau tak solat kita nak marah tak boleh. Tapi wajib solat. Wajib solat, maka orang sihat wajib lagi kena buat sempurna. Bukan kalau kita nak marah tak boleh. Wajib dia buat sempurna. Tapi kalau orang yang sakit, bagi dia solat itu patutnya dia kena lagi buat. Ikhtiar, ya Allah, aku nak sembahyang juga, ni hidup dan mati aku yang akan disoal di akhirat. Bagaimana aku tak buat? Sedangkan aku sakit ni lebih dekat kepada kematian. Patutnya kita sedar ke arah itu. Tapi kita bila sakit minta izin tak mau buat sembahyang. Duduk hospital sikit pun tak nak. Orang ambil lah dengan spray, tak boleh lah. Tak percaya. Yakin. Nak yakin tu sampai bila? Inilah mula dia, permulaan. Okey. Jika seseorang itu mampu untuk membuka pembalut, bukalah. Kalau tak boleh, kita pakai macam biasa. Maka tidak boleh meletakkan jabirah atas anggota sihat. Tu perlu kita faham. Ya? Perlu kita faham, maksudnya anggota wuduk kita itu, katalah patah itu di hujung jari sikit, kita balut sampai setangan, itu tabiat doktor-doktor hospital. Patah di sini, dia balut sini. Sebab apa? Kata dia kata pakar kata balut semua. Hak balut tu tak pakar juga. Pakar menghukum suruh balut. Kita kata patah jari ni, balut di sini lah, sekitar sini sikit lebih. Lebih sikit tak apa. Kalau lebih banyak, maka dia kena tukar kepada kaedah-kaedah wuduk yang lain. Iaitu saya tayamum, mengikut Syafi'i wajib, tayamum wajib. Mazhab kita wajib tayamum. Kalau tak ada tayamum, dia kira ya, takut solat itu kena ganti balik. Baik. Kemudian dia kata atas anggota sihat kadar menutup pada yang luka, maka tak boleh lebih. Kaedah fiqh kata kalau lebih bahaya. Sebab apa? Kaedah fiqh kata ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Maksudnya kaedah hukum usul fiqh kata keadaan darurat tu dianggarkan keperluan setakat mana sahaja. Keadaan darurat tu diperlukan setakat mana sahaja, bukan semua. Kita tak boleh patah di sini sikit balut sampai satu tangan. Jadi kawasan lebih ni dikira kawasan yang wajib kita kena basuh kalau ambil wuduk. Ya. Jadi kita pula kena juga dengan nasihat doktor. Kalau kita buka mungkin jadi patah dan sebagainya. Kalau kita yakin patah tu boleh sembuh dalam beberapa hari dengan sebab suplemen yang kita makan, boleh baik dah, kita boleh buka awal, buka. Ya, itu kaedahnya. Jadi disebut juga wajib meletakkan pembalut tadi dalam keadaan suci. Maksudnya macam mana? Dalam muktamad fiqh Syafi'i ni, kita dalam nak meletak, nak balut satu anggota kita ni, apa perlu kita buat? Pertama sekali ialah sebelum doktor tu patut, kalau kita hak Islam lah. Okey, kamu ni patah ni, kamu pergi ambil wuduk dulu. Ya. Kalau nak pergi ambil wuduk tak boleh, dia ambil spray macam ni je lah. Okey ustaz, cik wuduk dulu. Kalau dia Islam. Tapi kebanyakan doktor dan nurse ni dia tak layan dah isu-isu tu. Ya, kita sendirilah wuduk diri kita. Telefon anak, hello, assalamualaikum, tolong hantarkan spray, ayah nak ambil wuduk. Begitulah. Kita pun ambil wuduk. Doktor sekejap, saya nak ambil wuduk dulu. Nanti doktor balut lah. Dalam Syafi'i dia kata apa? Wajib meletakkan pembalut tadi dalam keadaan suci. Maksudnya kita wuduk dulu,
barulah kita balut. Bukan pembalut itu mesti suci, memang suci dah pun. Dia simen aja, tak kena-kena kita. Ya. Jadi sebelum kita wuduk, sebelum kita balut ni, ambil wuduk dulu. Iaitu sebelum pasang pembalut. Kerana kena bawa dia kena bawa pesakit dia, patutnya kita kena ambil wuduk dulu sebelum dibalut. Tapi doktor ni, yang nurse-nurse tu bukan dalam bilang aliran agama, ya. Terfahamlah bila bukan aliran agama, nak memberatkan ke arah itu tak ada. Langsung lebih-lebih lagi nak nasihat orang, pergi ambil wuduk dulu cik, telefon anak cik dulu ambil wuduk, saya nak balut ni, tak adalah. Jarang kata Piramli. Tak akan wujudlah tuan-tuan. Ya. Kalau wujud tu mustahil, sikit sangat. Kalau ada tu kira dia tu betul-betul suami beriman kalau nurse. Kalau doktor tu pula isteri beriman tu dia sendiri orang yang minat dalam bidang keagamaan. Ya, lain daripada itu tanggung sendiri. Jadi kita tuan-tuan, kesedaran diri itu penting untuk kita berwuduk. Baik tuan-tuan sekalian. Sikit lagi kita sambung. Di mana dia kata, di mana kita mengambil dalil yang membenarkan kita mengambil hukum wuduk jabirah ni? Mengambil hukum jabirah, yakni menyapu wuduk ataupun asaib. Asaib ni sama juga pembalut-pembalut, ya. Asaib ni maksud pembalut-pembalut yang sama dengan jabirah, menghalang air daripada kena anggota wuduk. Di mana dalilnya? Ni saya tunjuk kat tuan-tuan tu. Hadis pertama. Dia ada 3-4 dalil sahaja tuan-tuan. Inilah sandaran utama hadis. Ya, ulama-ulama tentang membenarkan, mengharuskan, membolehkan kita menyapu wuduk di atas anggota wuduk tadi. Inilah dalil yang dikatakan dalil yang pertama. Antaranya disebut sini, iaitu hadis yang berkaitan hal ini, akan tetapi kesemuanya dhaif belaka. Tengok, ini maksud dia. Dalam hadis ni, itulah maksudnya. Dia kata apa? Jabir kata, melalui hadis Jabir ini, radhiyallahu anhu, kami keluar dalam satu musafir, lalu salah seorang daripada kami kepalanya terkena batu, lalu cedera. Kemudian lelaki itu mengalami kecederaan dan malam tu dia tidur, dia mimpi. Mimpi pula basah. Basah ni kita fahamlah, kita orang, kalau ramai yang dah kahwin sini faham ya. Maksudnya mimpi yang menyebabkan kahwin. Jadi keluarlah dia panggil air mani, akhirnya kena mandi. Dia bertanya kepada sahabatnya, ya, adakah ada rukhsah untuk aku bertayamum? Boleh tak aku nak ambil tayamum? Mereka menjawab, kami tidak melihat adanya keringanan untuk engkau. Ya, dan engkau pula mampu menggunakan air. Lalu dia pun mandi. Sebab kamu boleh guna air, tengok kamu ni boleh kena air macam biasa aja, buat apa nak ambil rukhsah wuduk? Ya, nak ambil rukhsah pula dengan tayamum, nak buat apa? Jadi dia pun mandi. Ya, lalu dia pun mandi, dalam hadis riwayat ya. Selepas mandi, air masuklah kepala tempat luka tadi, akhirnya dia meninggal dunia. Apabila mereka ini tiba bertemu Rasulullah SAW, ceritalah kisah tersebut. Baginda diberitahu tentang hal itu, lalu baginda berkata, mereka telah membunuhnya. Nabi umpamakan kamu ni bunuh dia kan? Tu bahasa inzar sikit, memberi peringatan. Macam kita lah, main anak hak kecil tu jatuh, ya. Anak kecil jatuh. Ya, jadi luka sikit. Kamu tolak ke? Marah ni, tinggi suara sikit. Kamu tolak ke? Bila usah macam menuduh begitu. Jadi sahabat terkejut. Macam Nabi kata, kamu ni, Nabi bacalah hadis tu, mereka telah membunuhnya. Kami tak bunuh ya Rasulullah. Sahabat tengang kat situ. Lalu apa kata Nabi? Mereka membunuhnya. Mereka telah membunuhnya. Hendaklah mereka bertanya jika tidak tahu. Maksudnya dalam hal ini Nabi kata, kalau kamu tak tahu nak buat keluar patua, buat apa? Sampai mati orang tu. Nabi marah. Nabi kata, kamu nak keluar patua sampai ke orang tu mati tu, apa pasal ni? Kamu kena minta maaf. Patut kena bertobatlah di situ. Ya, kalau tak tahu oleh kali, pergi tanya. Zaman tu tak ada telefon tuan-tuan. Nak kena bertemu baru boleh tanya. Sekarang kalau ada masalah, Assalamualaikum Ustaz, saya ni ada masalah. Tanya terus. Jangan jadi orang jahil. Jahil murakkab lagi bahaya. Jahilnya, dia tahu kata dia tak tahu, tapi tak mau belajar bagi tahu. Itu lagi bahaya. Jadi kita dalam situasi hari ini tuan-tuan, kalau tak tahu, kita lagi dosa besar daripada orang dulu. Sebab orang dulu, Nabi dah hukum terus. Kamu ni ibarat bunuh dia. Sebab kamu duk keluar patua sampai dia mandi masuk air mati.
Hendaklah mereka bertanya jika tidak tahu, kata Nabi. Kalau tak tahu, tanya cepat-cepat. Jangan buat tangguh. Nanti buat keluar fatwa, berdosa lagi besar daripada orang dulu. Zaman kita ni dosa lagi besar, tuan-tuan. Sebab kemudahan dah ada, tapi degil, ambil kesempatan, tak nak ambil ilmu Allah Ta'ala. Itu sebab jangan kita bangga kepada kemewahan. Sebaliknya kita kena takut kemewahan yang Allah beri pada kita, yang sepatutnya kita kena muhasabah. Ya Allah, apa yang kau bagi pada aku ni ilmu belaka, tapi kau tak ambil kesempatan itu. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Kena selalu begitu. Istighfar, kalau Nabi kata aku dulu tak kurang 100 kali, hari ni kita kena buat lebih daripada itu. 1000 kali istighfar satu hari. Sebab zaman kita lagi dahsyat fitnah. Fitnahnya apa? Bila datang benda-benda yang begini, kita tak ambil berat, lagi dosa. Lagi banyak dosa kepada Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya, kata Nabi, cukup untuk dia bertayamum dan membalut atas kepala atas lukanya tu, ya, dan membalut atas lukanya, kemudian menyapu. Hak luka tadi tu, kata Nabi, cukuplah dia ambil air sapu begitu. Ya, kata ni diperbalutnya, sapu begitu. Bertayamum, ya. Ambil tayamum. Kemudian membasuh seluruh tubuhnya, kata Nabi. Ya, basuh seluruh tubuhnya. Hak yang tak luka tu basuhlah, Nabi kata. Jadi hadis ni Sunan Abi Daud. Bab taharah hadis ni riwayat daripada Imam Bahaqi menilainya hadis ni dhaif. Okey, daripada satu lagi daripada hadis Sayyidina Ali ni. Tapi hadis ni bila kita masuk di sini, dia jadi agak terbalik. An Ali bin Abi Talib, dia kata inkasarat dulu, terbalik ya. An Ali bin Abi Talib qal inkasarat ihda zandai fa amarani an amsaha 'ala al-jaba'ir sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha. Terbalik. Ya, tak apa. Tuan-tuan dah faham kan? Maksudnya bermula an Ali bin Abi Talib qal inkasarat ihda zandai fa sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amsaha 'ala al-jaba'ir. Maksudnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sini, iaitu aku, kata Nabi, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, dia kata apa? Aku berkata, salah satu lenganku ni patah. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW. Lalu baginda menyuruh aku menyapu di atas balutannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Ini juga dikatakan hadis ini lemah dan dhaif. Tak apa, kita sambung lagi. Dan selain daripada itu, terdapat riwayat mauquf yang sahih daripada Ibnu Umar. Man kana lahu jurhun ma'subun alaih an Abdillah bin Umar, sebalik juga annahu qala yaqul man kana lahu jurhun ma'subun alaihi wa yaghtasilu ma hawla al-asaib wa tawadda'a wa masaha 'ala al-asaib. Apa kata Nabi? Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang ada luka yang dibalut, maka berwuduklah dan sapulah di atas balutan itu, dan basuhlah di bahagian keliling balutannya. Ini bukan hadis, ya. Di Sunan Kubra disebut gitu. Dia kata sini, ini dalil selain daripada bukan hadis, ya. Ini daripada sahabat-sahabat, ataupun dia panggil apa, fuqaha sahabat yang mengeluarkan dalil ini, mereka yang buat demikian. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang kita nak kaitkan dengan hadis ini, iaitu kedua-dua hadis di atas, kedua-dua dalil, ya. Ini fatwa yang hadis yang ketiga slide ketiga ni, yang dikatakan Ibnu Umar ni, iaitu daripada sebilangan sahabat dan tabi'in mengeluarkan fatwa menyapu atas jabirah dan pembalut. Selain itu terdapat riwayat mauquf. Disebut riwayat mauquf inilah yang dikatakan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesiapa yang luka, balut aja, maka berwuduklah, sapulah di atas balutan itu dan basuhlah bahagian keliling bulatannya. Ya, dalam Sunan Kubra disebut situ. Jadi walaupun riwayat ini dhaif. Ini walaupun riwayat ini adalah dhaif, akan tetapi ianya dikiaskan dengan menyapu di atas khuf. Dan jika orang yang tanpa keuzuran dibenarkan menyapu di atas khuf, maka lebih utama lagi orang yang berbalut disebabkan keuzuran untuk diberikan keringanan. Okey. Dalam mazhab Imam Syafi'i, menyapu di atas balut ni dia kias kepada khuf.
sapu khuf. Jadi kata ulama, kalaulah khuf orang yang sihat boleh sapu atas khuf, dia ambil wuduk, lalu dia batal wuduk, dia ambil semula, wuduk yang kedua tu dia sapu atas khuf. Sebab hak awal tadi dah wuduk dah, sapu atas khuf. Maksudnya akhirnya itu dikiaskan dengan orang ambil wuduk yang ada jabirah tadi. Jabirah ni maksudnya pembalut besi, asaib tadi, bandage tu, dan plaster, ya. Jadi dikiaskan pada sapu khuf. Kata ulama, kalau sapu khuf itu yang mudah untuk orang sihat boleh, bagaimana kalau kita buat pada orang-orang yang sakit? Sapu di atas patah tadi tentulah lebih diutamakan. Hukumnya, okey tengok. Hukum menyapu atas jabirah pembalut. Di sisi Imam Syafi'i ada 10. Tuan-tuan sekalian. Ini penting ni, kita kena ambil tahu. Di sisi Imam Syafi'i ada 10. Ya, sempat ke 5 minit saya nak baca ni. Tak apalah, kalau lebih masa sikit tuan-tuan ya. Nak ambil faham untuk minggu ni tentang sapu atas balut. Okey, Imam Syafi'i kata ada 10 jika dapat ditanggalkan jika dapat ditanggalkan tanpa membalut darurat basuh untuk anggota tanpa mudarat, maka wajib ditanggalkan jabirah tadi, pembalut dan membasuh tempatnya. Okey. Maksudnya kalau tak memberatkan, kalau tak dapat ditanggalkan mudarat, maka basuh anggota yang boleh, yang wajib saja. Lebih pada itu, sapu atas pembalut. Maka wuduk di atas jabirah tadi. Yang kedua, jika ditakutkan mudarat, maka mesti, kalau tadi dia pertama dia kata kalau boleh buka tak datang mudarat, basuh di tempat yang kena yang luka tadi. Yang kedua, kiranya takut darurat, maka jabirah tadi sapu di atas pembalut. Taharah itu lepas wuduk dan diletakkan atas kasar patah tu, dan luka boleh menutupinya. Maksudnya yang kedua, kalau tak boleh juga, sapu di atas. Kita ambil wuduk tadi, sapu di sekeliling sebelum luka tu, dan tempat luka tu kita sapu di tepi-tepinya sahaja, dan ditambahkan dengan tayamum. Dan yang ketiga, disebut di sini ialah wajib membasuh bahagian yang sihat dari anggota yang menerima musibah. Anggota wuduk kita kan tangan kanan ni. Sini patah, balut panjang ni. Lebihnya tu kena basuh, kata Imam Syafi'i dalam kitab dia. Ya, itu anggota menerima musibah itu dengan menyampaikan air pada kadar yang mungkin pada anggota tersebut. Yang keempat, apa pula dia kata? Yang keempat, wajib menyapu atas seluruh simen pembalut dari luar dan sapuan itu menyeluruh dan merata. Jadi tuan-tuan, ada juga tangan-tangan kita ni, pembalut-pembalut tadi menyerap air. Kalau bandage tu kan. Jadi air tu serap, bila lembab basah. Bila basah ni boleh menyebabkan apa? Menyebabkan kembang di bahagian luka tadi, menyebabkan menanah. Maka bagaimana kita nak buat? Tak boleh basah seluruhnya. Tapi dalam mazhab kita dia suruh basah, sapu semua sekali. Kalau ada air tu semua sekali. Dan yang berikutnya, yang kelima, wajib tayamum bagi ganti bahagian yang dibalut. Maksudnya bahagian balut ni kita kena tayamum apabila sampai waktu membasuh anggota dalam wuduk, sebelum mandi dan selepas mandi junub. Maksudnya yang kelima ini dia kena basuh, sapu dan tayamum. Tiga-tiga sekali serentak. Wajib bagi kita dalam mazhab Syafi'i, bukan sekadar basuh, sapu, basuh, pertama tu basuh kalau tak kena, kedua basuh, sapu di atas apa tu? Sapu di atas anggota wuduk tu, anggota yang balut, kemudian tayamum. Kena tiga-tiga sekali. Yang keenam, wajib mengulangi tayamum untuk solat setiap fardu. Maksudnya kalau yang tayamum itu setiap solat fardu. Dalam mazhab Syafi'i, dia sebut apa? Tayamum tidak boleh untuk solat dua fardu. Jadi setiap kali nak wuduk, kita dah ambil wuduk tadi, dah tayamum siap. Lepas tu nak solat asar pula. Tadi ambil zuhur, kita tayamum saja di tempat yang luka tadi. Ikut tertib. Kalau di muka dulu, tu tangan di atas tu, kiri. Habis. Anggota wuduk, tayamum dua saja. Muka dan
tangan. Jangan fikir banyak sangat. Habis kaki lagi tak payah. Nanti kita belajar bab tayamum pula. Dan tujuh, apabila orang yang sakit sudah sembuh dan sudah mampu untuk mandi, jika balutan itu dia letakkan atas taharah. Balutan tadi, dibalut lepas ambil wuduk, maka tidak wajib dia mengulangi solat seperti orang yang menyapu di atas khuf. Apabila seorang itu yang sudah sembuh sakit dia sudah mampu untuk mandi, dan jika balutan itu dia letakkan di atas taharah, maksudnya dia telah bersihkan wuduk dulu sebelum dia balutkan tadi, maka dia tak payahlah ulang wuduknya atau ulang sembahyang, dia tak perlu qada. Okey. Jadi syarat sapu khuf ni seperti mana menyapu orang khuf kan. Syarat pakai khuf mesti wuduk. Kita nak pakai khuf ni kena wuduk dulu. Dan begitu juga mesti taharah dulu, ambil wuduk dulu. Taharah, bersihkan tempat-tempat kotor tu. Kemudian lepas tu barulah sapu di atas khuf. Itu syarat nak sapu khuf. Yang ke-8, apabila anggota yang patah ataupun luka telah sembuh, maka batallah hukum menyapu di atas menyapu dan wajib membasuh anggota. Maka batal. Kalau dah sihat, nak buat macam tak sihat juga batal. Yang ke-9, sekiranya bertayamum kerana hadas besar kemudian berhadas kecil, maka batallah taharah untuk hadas kecilnya sahaja. Sebagaimana jika berhadas setelah mandinya dan diharamkan ke atas apa yang diharamkan ke atas orang yang berhadas, dan tayamum dari hadas besar berterusan hingga hilang halangan, maksudnya orang ini bertayamum kerana hadas besar, tiba-tiba dia terkentut, maka batal tayamum, jadi dia kena ambil wuduk sahaja. Ya. Yang ke-9, yang ke-10, apabila jabirah, itu pembalut tadi tu jatuh dari anggota badan kita. Anggota badan kita ni ada jabirah, kita balut-balut, maka kita nak sembahyang, tengah-tengah sembahyang jatuh anggota pembalut tadi jatuh ke debu kata. Maka bila jatuh tu tuan-tuan, apa perlu kita buat? Maka dia sebut sini, maka batallah menyapunya, sama ada yang terjadi dalam solat ataupun di luar solat, wajib taharah. Wajib taharah tadi pada anggota-anggota itu, anggota-anggota kita tu wajib ambil wuduk balik. Yang kena faham maksud kita tengah main-main Allahu Akbar jatuh. Maknanya sembuhlah. Bila dah sembuh, maka wajib kita kena pergi basuh. Solat tadi kira batal. Kena ambil wuduk balik, basuh balik sebab dia jatuh. Sebab tengah-tengah sembahyang jatuh. Begitu. Maka tadi selesai dalam mazhab Imam Syafi'i 10 perkara yang wajib kita ambil perhatian terhadap bagaimana nak sapu, bagaimana nak cuci taharah ketika mana. Yang tempoh dibenarkan sapu atas balutan. Berapa lama ya? Menyapu di atas simen ataupun berbalut berterusan selama masih diperlukan. Sekalipun yang demikian melebihi sehari semalam ataupun 3 hari 3 malam. Bagi orang yang sehari semalam bagi orang yang berada di rumah, dan 3 hari 3 malam pula bagi orang yang musafir. Kembali menyapu atas khuf. Kemudian menyapu atas khuf pula hanya belakang kaki, manakala menyapu atas pembalut semua sekali. Begitu juga kita menyapu atas jabirah itu ketika mana darurat sahaja. Kemudian penjelasan mengikut pandangan mazhab. Mazhab Syafi'i, okey. Ni dia buat calculation lah. Calculationnya saya tambah lagi 5 minit ya. So, kesimpulannya penjelasan mengikut pandangan mazhab. Mazhab Syafi'i dan Hambali tentang syarat nak pasang pembalut mesti ada wuduk. Kalau tidak, dia wajib qada. Kembali solat selama mana dia menyapu atas balutan tadi. Maknanya dalam mazhab Syafi'i dan Hambali ni, kalau kita ambil wuduk, pergi hospital, terus dia balut kita ambil wuduk, dah ambil wuduk, kita sembahyang tadi, walaupun kita kata kalau kita buat tak lengkap dengan apa tayamum apa semua, wajib ulang balik dan qada balik. Jadi yang kedua, balutan atas simen boleh dibuat tanpa wuduk terdahulu, dan solat yang telah dilakukan tak perlu lagi diulangi selepas sembuh. Qada ini pandangan yang sesuai dengan keadaan hari ini, pandangan daripada mazhab
lain daripada Syafi'i lah dan Hambali, iaitu Hanafi dan Maliki. Mereka menganggap bahawa bagi orang yang dalam darurat ini, kita ambil talfiq kepada mazhab itu supaya memudahkan. Kenapa alasan mereka? Mazhab Syafi'i dan Hambali, wuduk, sapu dan tayamum. Dalilnya hadis yang Jabir tadi yang kita baca tu. Kemudian Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Hasan Basri, ya, mereka pula, dan Imam Maliki, Imam Muzani, sahabat Syafi'i, Imam Muzani sahabat Syafi'i, Imam Syafi'i Qadim, dan 7 fuqaha Madinah yang masyhur pendapat yang paling sahih dan kuat. Mereka mengatakan tidak perlu bertayamum, sekadar sapu di atas. Jadi saya ada satu buku daripada Jakim ni, tuan-tuan ni, buku ni. Buku ni pun Jakim sendiri telah berbincang dengan pihak mufti-muftinya, dengan apa kita panggil fakih-fakih Malaysia lah, fuqaha Malaysia, buat kesimpulan bagaimana kalau kita nak wuduk di Malaysia ketika sakit. Jadi pembalut dia ada di bahagian anggota wuduk. Lalu bagaimana kita nak buat? Jadi dalam buku ini, tuan-tuan, dia buat conclusion, dia buat kesimpulan, boleh kita bertalfiq. Talfiq ni maksudnya mengambil wuduk cara mudah mengikut pandangan mazhab yang lain. Ya, mazhab di antaranya tadilah Imam Malik, Imam Muzani, dan yang diambil daripada hadis Ibnu Abbas tadi, pandangan mereka ulama-ulama tabi'in tu, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Imam Muzani, Imam Syafi'i Qadim, boleh sapu atas tu je. Sapu, tak boleh tayamum. Kalau ikut Syafi'i bidhab dengan tepat, mesti kena tayamum. 3. Kadang-kadang macam saya sendiri, bila nak ambil wuduk dengan tayamum, pernah saya berlaku di Mesir dulu, air tak ada, nak ambil, kena tayamum nak sembahyang Jumaat, dah air tak ada sangat, tayamum. Tayamum ni pula tuan-tuan, bukan payah. Kita ambil dinding-dinding rumah. Tu mazhab-mazhab lain memudahkan, ya. Tak semestinya debu tanah yang diayak, tumbuk semua tu. Kita dinding rumah tu sapu-sapu, take ada wuduk, sapu je muka. Tapi selepas tu tuan, alergik, gatal. Anggota yang kita tayamum tu gatal sebab debu tu debu yang boleh masuk dalam liang rumah kita jadi gatal. Maka dia alergik. Maka orang ni mungkin tak boleh tayamum. Maka dia kena dengan air juga. Ya. Jadi kata ulama dalam hal ini, cara mudah, Jakim pun keluar fatwanya, boleh talfiq kepada mazhab pandangan mereka, seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Mereka ni ambil wuduk, basuh saja anggota-anggota yang boleh sampai air. Yang tak sampai air tu, sapu je atas. Ambil air, sapu. Tak payah ulang balik. Dalam mazhab Syafi'i, kalau sapu semua, tak tayamum di atas anggota tadi, maka kena ulang balik wuduk. Bukan ulang wuduk, ulang balik solat qada. Kalaulah solat itu kita tak solat sebulan, berapa banyak? Sehari 5 waktu, 10 hari 150 waktu. 10 hari, sehari 5 waktu, 10 hari, berapa banyak dah? Kalau sebulan, ya Allah, banyaknya tuan-tuan. Jelas hal itu kita kena pandai-pandailah. Bukan oleh kerana ada pandangan-pandangan mengatakan boleh, kita boleh ikut. Jadi sabun tak perlulah sapu atas balutan sekiranya apa? Sekiranya tidak balutan sekiranya tidak mampu, maka gugurlah basuhannya. Pandangan Asy-Sya'bi. Dia kata tak payah. Pandangan yang ketiga ini lagi dahsyat, tuan-tuan. Tak perlu sapu, tak perlu apa. Ya. Yang pentingnya sembahyang. Ya, pandangan yang berikutnya, habislah sekat tu. Pandangan yang ketiga ini dia kata tak perlu basuh, tak perlu sapu, kiranya tak mampu, dan gugurlah basuhnya. Tak perlu basuh, tak payah basuh. Ini Malaysia tak pakai. Ya. Ini ada, walaupun ada pandangan Ibnu Hazm di situ, pandangan Daud Az-Zahiri, pandangan Asy-Sya'bi, tak pakai. Malaysia tak pakai, dan pandangan mufti Malaysia pun, semua mufti Mesir pun tak guna pandangan ini, kerana ini terlalu mudah. Maksudnya ini sesuai bagi orang yang jatuh helikopter, kan? Dia jatuh helikopter, tergantung di atas pokok. Jadi dia waktu Zuhur kena sembahyang juga, jatuh tengah hari, waktu Asar kena sembahyang, tersangkut kat situ. Tiba-tiba dia nak ambil wuduk tak boleh. Nak turun, macam mana orang tak selamat dia? Sembahyang kena sembahyang, nak masuk Asar pula. Maka dia pun
Semayang macam tu je, semayang hormat waktu. Tak menghadap kiblat dan sebagainya. Ni kalau mazhab Syafi'i dia kata wajib ulang balik. Kena qada sepanjang dia tak solat sepanjang waktu itu. Semayang tu sekadar hormat waktu. Begitu maksud dia. Jadi kalau mazhab yang ketiga ini, mereka kata dah sampai waktu dia semayang, dia kena semayang lah. Jadi bila dia dah semayang, maka nak buat apa? Nak ulang balik. Jadi secara zahirnya mereka mendapat begitu. Jadi akhirnya, wallahu a'lam sekian. Secara itu, kadar itu, kita kata perbincangan kita ringkas berkenaan dengan cara menyapu wuduk. Lalu jadi sikit saya nak baca sikit 4 soalan daripada minggu lepas ada orang tanya. Minggu ni pun tuan-tuan kalau ada soalan boleh bagi lagi, nanti saya akan jawab. Ada soalan daripada Helmi, Amy Ayub, ataupun Elias, Amy Ayub. Dia tanya, Ustaz, jika kita terlupa baca doa lepas wuduk, apa hukumnya? Macam mana ya? Begitulah soalan dia. Jadi, jawapannya mudah saja. Membaca doa sesudah wuduk itu adalah sunnah dan diutamakan, sunat yang diutamakan, muakkad. Macam kita pergi sembahyang raya tu sunat lah tu. Dan begitu juga angkat tangan, sunat muakkad tu. Di antara doa yang Nabi sendiri angkat tangan, ni salah satunya. Doa selepas wuduk. Nabi angkat tangan. Kita buat. Sunnah tuan-tuan, jangan kita buat. Alah, Nabi pun tak buat. Jangan, Nabi buat tuan-tuan. Nak buat apa angkat tangan ni kan? Jadi tuan-tuan buat. Baik buat. Sebab apa? Nabi buat. Nabi angkat tangan. Angkat, baca doa. Cuma isunya, boleh tak baca lah belik air? Ulama berpandangan, janganlah baca lah belik air. Kalau nak baca juga, bacalah hati. Tapi elok kata ulama, beradab sikit, langkahlah keluar belik air tu. Bukan banyak langkah pun, selangkah aja kan. Rumah kita sekarang bukan besar macam rumah di kampung. Ya, selangkah je keluar belik air, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna mutahhirin wa ja'alna minal salihin. Okey. Jadi jawapan dia terjawab lah kot, kerana dia sunat. Jika lupa, ia tidak membaca hukumnya tidak menjadi dosa. Namun tidak mendapat pahala. Itu aja. Jadi orang yang tidak membaca doa selepas wuduk tak dapat dosa, tak dosa. Dia sunat muakkad, tapi kalau buat pahalanya banyak, tak buat tak dapat pahala. Okey, selesai. Yang kedua, soalan daripada Maimunah. Tak tahulah Maimunah ada siapa yang di sini tidak. Dia kata apa? Macam mana yang dikatakan air wuduk air wuduk kita jadi mustakmal semasa mengambil wuduk. Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut dalam kitab Minhaj Al-Qawim, dia sebut apa? Hal ini berlaku kerana basuh tangan tu sehingga ke siku, iaitu basuhan wajib daripada wuduk, sedangkan membasuh tangan iaitu rukun wuduk yang membasuh muka. Namun jika seorang itu mencelup tangannya, niat cebok, maka yakni memindahkan air untuk tujuan basuh wuduk tadi, kan untuk wuduk, maka niat itu mengangkat hadas, menafikan di sini dan baki airnya itu masih tidak berubah. Okey, maksud mustakmal ni air yang tidak cukup 2 kolah. Satu, kita ambil pakai cebok. Ikut sunnah kan pakai cebok ni, tak cebok di sini. Atau kalau kita pakai spray ni memang mutlak lah, dia keluar saja semburan. Tapi itu pun boleh dimustakmal bila kita spray, air ni mengalir, kita sapu-sapu, kita angkat. Dia kena sekali sapu saja dan kita gosok, jangan angkat. Bila kita angkat, dah jadi mustakmal. Ya, begitu juga dalam kita panggil pegayung tu, kita celup, kita basuh. Ya, hak mula saja kita kena tuang sebab tangan kita masih kotor. Bila dah basuh bersih, kita niat cebok, kita terus basuh. Maka tak jadi mustakmal bila kita niat cebok. Niat tu penting. Kalau kita tak niat cebok, maka kita sentuh tu dia mustakmal. Tak cukup 2 kolah, tapi kalau dah cukup 2 kolah, hilang bau, hilang rasa, hilang warna, lebih daripada 2 kolah, najis masuk pun tak bau najis, maka air itu masih mutlak, tidak mustakmal. Mustakmal ni bila kapasitinya sikit, wuduk dengan ni, ada wuduk dengan botol. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, maka kita wuduk tadi itu dalam keadaan kalaulah yang sikit, maka kalau terpercik dia kira mustakmal. Ya, soalan tu minggu lepas pun ada. Ya, dia tanya kalau dia ambil wuduk, kawan kita ambil wuduk, percik masuk belah kita.
Mungkin dia ambil kat kolah barangkali pakai cebok. Kan? Jadi kalau dia ambil wuduk pakai pipe, seharusnya tak percik lah. Tak jadi mustakmal. Keluar tu yang mutlak. Cuma jangan membazir. Buka sekuat-kuat. Membazir tu cukup Nabi larang. Hatta nahrin jari, sehingga kamu ni dalam sungai pun kamu membazir juga, kata Nabi. Jaga. Bab-bab tu Nabi jaga. Yang terakhir, soalan yang ketiga daripada Mardiah Yusuf. Dia kata, kenapa guna anak jari Ustaz bila kita nak selat-selat celah jari? Betul ke sunnahnya begitu? Kata Nabi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW dalam perjalanan jauh di belakang kami dan kemudian datang kepada kami ketika sudah tiba masanya untuk solat asar. Kami mula berwuduk dan lap kaki kami. Kemudian baginda menyeru, celakalah buku lali dari api neraka. Dua atau tiga kali Nabi ulang-ulang. Maksudnya dalam hadis ni Nabi nak kaitkan. Jadi dalam Al-Mustadrak berkata, apabila Rasulullah sampai situ, Nabi Rasulullah sebut Rasulullah berwuduk, baginda akan memasukkan air antara jari-jari kakinya itu dengan jari-jari kecilnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi dalam hadis ini nak menunjukkan kepada kita, orang yang wuduk tadi, Nabi wuduk menggunakan anak jari dan diselatkan di celah-celah jari kaki kita. Jadi soalan tadi dia tanya, kenapa guna anak jari? Bila ada perkataan kenapa guna anak jari, jari tangan kanan ke kiri? Lebih baiknya begini. Disebut situ, kenapa menggunakan anak jari? Kerana hikmahnya. Di sini sudut hikmah. Dia tak kata dari sudut sunnah yang Nabi sebut, memang sunnah lah Nabi buat begitu. Hikmahnya ialah tujuan menggunakan anak jari kerana lebih ringan dan mudah dibandingkan dengan guna ibu jari. Kan? Ibu jari kita nak masuk celah ni, dengan jari kaki kita bukan panjang sangat. Dia jadi sakit. Dia masuk, dia macam mengoyak kita punya dua celah jari, sakit. Maka Nabi menggunakan jari yang mudah untuk diselat air. Ini sunnah tuan-tuan. Jarang kita buat. Kita ambil wuduk, layu sebelah air, buka bagi kuat. Kita rasa dah macam kena, yakin macam tu saja. Sunnah dah tak ada. Termasukkan anak-anak jari. Baiknya yang kanan dibuat sebelah kaki kanan, yang kiri diselat dengan anak jari kaki sebelah kiri. Yang soalan terakhir, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh ke baca doa wuduk dalam tandas? Tadi saya sebut, nak wuduk dalam tandas, boleh ke Ustaz? Tak. Sebab apa? Pandangan ulama-ulama di sini, boleh atau tidak wuduk dalam tandas, cukup tidak sesuai. Jadi adabnya disebut oleh fatwa negeri Mesir, Syekh Ahmad Mamduh. Dia kata apa? Bermula manusia itu apabila zikir dan ingat pada Allah Ta'ala itu dalam tandas, maka tiadalah ia melakukan yang haram. Hanyalah ia telah melakukan yang makruh. Kerana sesungguhnya tidak layak ia menggunakan yang wajib serta nama Allah ataupun lafaz-lafaz jalalah, maka adab itu lebih berharga dari emas. Sekira-kira afdal ataupun jauh kalah berzikir pada tempat-tempat yang sebegini. Itu pandangan ulama-ulama daripada Mesir mengatakan makruh kita baca kuat dalam bilik air. Kerana kalimat-kalimat Allah Ta'ala, zikir pada Allah Ta'ala ni umpama permata, umpama emas yang berharga. Kita tak akan pakai masuk bilik air. Betul tak? Tentu pakai emas masuk bilik air, malah nak buka pakailah juga. Tapi kalau dah pakai tu, kita jaga je emas kita permata. Jadi zikir-zikir tu seperti permata dan emas. Lalu kalau kita buat halal-balai aja, kita sebut ikut dan, kita tak tahu hukumnya makruh. Makruh ni kalau di sisi Syafi'i bawa kepada perkara hampir kepada haram lah dalam bab ibadat. Jadi kalau kita boleh jaga, jangan sebutlah hati tak apa. Ya Allah, aku keluar selangkah sekejap lagi baru aku baca doa. Eloknya, kata ulama nak sepakat, keluar sahaja bilik air, baru angkat tangan doa. Baik, wallahu a'lam. Minta maaf banyak tuan-tuan, agak panjang sebenarnya. Lagi banyak yang saya nak cerita. Tu belum lagi, ada sikit-sikit lagi dalam buku Jakim ni tentang wuduk, bagaimana mereka perlu ulang atau tidak ketikanya menyapu. Contohnya, berbalut bahagian tangan, berbalut seluruh tangan, berbalut sebahagian kepala sahaja, balut seluruh kepala,
balut sebelah kaki, balut kedua-dua belah kaki. Apa hukum sapu di atas itu? Adakah ianya perlu ulang balik solat? Dalam bicara kitab ini, dia kata kalau kita ambil talfiq kepada Imam Malik dan Imam Hanafi tadi, tak perlu. Kerana orang darurat ini yang pentingnya wajib solat dan ada jalan sebagaimana Ibnu Abbas buat tadi, ya, sekadar menyapu di atas sahaja. Jangan menyusahkan. Nak kena dengan apa tayamum lagi. Kalau nak tayamum juga boleh. Ambil yang seringan-ringannya, ya. Dengan atas bantai pun boleh. Kita tak atas bantai tu, kita niat kita tayamum sapu. Boleh, tuan-tuan. Ya, itu paling ringan. Sebab alat-alat tayamum termasuk bantal, termasuk batu-batu yang kesat begini, tuan-tuan. Nampak macam lesung batu, tetapi dia batu kikir, batu yang tebal. Kita tak tangan saya di sini, kita niat ini tayamum, tapi kena 2 biji lah, sebiji tak boleh. Sentuh sekali, kita anggap kata ada debu di sini, walaupun dah dibasuh, kemudian kita hot dua-dua, sapulah. Sapu di atas tu sahaja, tak perlu semua tangan. Sebab tadi kita basuh, boleh satu-satu. Dan satu lagi kita menggunakan garam bukit. Garam bukit pun boleh, tapi melekit lah, tuan-tuan. Ya, dia lekat, dia kena air pula, campur melekit, masin satu badan. Jadi apa yang mudah itu adalah jalan untuk kita keluar. Yang pentingnya ibadah tetap dilakukan. Wallahu alam. Sekadar itu untuk pertemuan pada hari ini, kita tangguh dulu dengan kafaratul majlis dan surah. Bagi orang-orang yang nak keluar, saya izinkanlah, sebab mungkin mereka sedang menanti untuk pergi ke tempat-tempat lain, masak, makan, minum dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi kerana sudi hadir menyertai kelas ini. Dan jangan serik, tuan-tuan, datang lagi minggu depan, kita akan bicarakan lagi tentang tayamum pula. Hari ini wuduk atas tu. Dan minggu depan kita ambil wuduk atas ni. 2 kali video saya nak send tak boleh. Memang ada kat saya. Jadi saya cuba masuk bagi dekat orang yang admin dia untuk dimasukkan dalam Facebook video tersebut, ya. Jadi tuan-tuan boleh follow dan tengok di sanalah, tuan-tuan sekalian. Jadi yang terbaik pada Allah Taala, kurang kelemahan diri saya. Kita sama-sama membantu diri kita untuk beribadah mendekatkan kepada Allah Taala. Aku qauli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan boleh tulis soalan hantar kat admin kita, insya-Allah dia akan bagi kat saya, kita cuba jawab. Mudah-mudahan ada jawapan yang boleh membantu untuk memudahkan ibadah kepada Allah Taala. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih.